Shalom saudara-saudari, selamat datang ke saluran Rhapsody Reality. Perkongsian oleh Pastor Chris Oyakilome pada hari ini bertajuk Berhati-hatilah dengan manipulasi syaitan. Haleluya. Ayat Injil pembukaan dipetik daripada 2 Korintus 2 ayat 11. Dia berfirman, "Lagipun kita tidak mahu memberi peluang kepada syaitan untuk melakukan lebih banyak kerosakan, karena kita tahu rencana-rencananya yang licik." Mulia Tuhan. Saudara-saudari, pada saat yang genting ketika Yesus berbicara tentang kematiannya yang akan datang, Petrus, salah seorang murid yang dikenali, menarik Yesus ke tepi, membantah dan menegurnya dengan berkata dalam Matius 16 ayat 22, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sesekali tidak akan menimpa engkau." Jawaban Tuhan adalah pantas dan jelas. Dia berpaling kepada Petrus dan berkata dalam Matius 16 ayat 23, "Enyalah iblis." Haleluya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menyadari bahwa syaitanlah yang bercakap melalui Petrus. Tetapi saya mahu kamu memerhatikan sesuatu di sini. Semasa berbicara kepada Petrus, Yesus tidak memandang ke udara seolah-olah iblis itu berada di suatu tempat sambil bercakap melalui Petrus. Dia tahu di mana iblis itu berada. Iblis itu betul-betul berada di dalam Petrus. Maha mulia Tuhan. Sekarang, disinilah ramai orang yang salah faham. Mereka berkata, "Bolehkah kamu bayangkan, Petrus pun pernah dirasuk oleh iblis?" Tidak, Petrus tidak dirasuk oleh iblis, tetapi kata-kata yang diucapkan dipengaruhi oleh syaitan. Apabila orang menerima kata-kata syaitan, mereka menerimanya untuk diri mereka sendiri. Ini tidak bermakna bahwa mereka kini dirasuk oleh iblis. Saudara-saudari, kerasukan iblis berlaku apabila seseorang individu dikuasai sepenuhnya oleh roh itu, di mana dalam hal sebegitu dia tidak dapat membebaskan dirinya, karena dia didorong untuk melakukan apa yang ditentukan oleh roh jahat itu. Contoh lain yang serupa dengan kes Petrus dapat dilihat di mana syaitan mendorong Daud untuk menghitung orang Israel, seperti yang dicatatkan dalam Perjanjian Lama di dalam 1 Tawarikh bab 21 dan 2 Samuel bab 24. Daud, seorang yang soleh, tidak menyadari bahwa dia telah dipengaruhi oleh dorongan syaitan. Begitu juga Petrus juga tidak menyadari bahwa syaitan sedang beroperasi melalui dia. Oh saudara-saudari, betapa pentingnya untuk kita belajar mengikuti Roh Kudus dalam firman, dengan firman, dan melalui firman. Ini adalah sebahagian daripada sebab kita berdoa dan bersyafaat untuk orang ramai, terutamanya para pemimpin, supaya mereka akan sentiasa mempunyai kehendak, keinginan, dan keberanian untuk melakukan apa yang betul sambil dipimpin oleh Roh Kudus, dan sesekali tidak akan melakukan apa yang bertentangan dengan kitab-kitab suci. Haleluya. Oleh itu, menurut kitab-kitab suci, hendaklah kita sentiasa bersyafaat dan mengucap kesyukuran untuk semua orang, untuk para raja, dan semua orang yang memegang kekuasaan, supaya kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Haleluya. Ini dapat dirujuk dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 2. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa,
aku tetap berpegang teguh dalam kebenaran. Tahu akan segala taktik, tipu daya, manipulasi, penipuan, dan muslihat yang digunakan oleh iblis. Aku peka terhadap bimbingan Roh Kudus dalam hidupku yang menyebabkan aku untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna dan dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk memahami perkongsian pada hari ini dengan lebih lanjut, pelajarilah ayat-ayat berikut. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9, Yakobus 4 ayat 7, dan 1 Tawarikh 21 ayat 1 hingga 2. Haleluya. Saudara-saudari, terima kasih kerana telah sudi merenungkan perkongsian pada hari ini bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.